Assalamualaikum semua. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Madam. Semua sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat, Madam. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Nampak saya sihat tak? Nampak ceria warna tudungku merah hari ni. Okay, so saya nak ambil kehadiran dulu atau kita baca doa? Baca doa dulu lah. Siapa nak volunteer baca doa? Fatihah dulu. Anybody? Saya Madam. Okay. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ishru alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Muhammad Syahmi. Terima kasih, tolong bacakan doa. Alright, saya nak ambil kehadiran dulu. Untuk pagi ini ada nampak 18 yang dah masuk. 18, 19, ada 1, 2, 4 orang lagi belum ada. Okay, saya panggil nama, tolong buka kamera sekejap ya. Abdullah Fahim. Ada, Madam. Alright. Adib Johan. Adib. Ya Madam. Ya. Jangan semua stand by on camera supaya saya panggil tu cepat sikit lah. Okay. Farhan. Ada, Madam. Okay. Giri. Ada Madam. Alright. Jamshir. Ada Madam. Okay. Action. Tak ada. Muhammad Syafiq. Belum. Muhammad Syafiq. Ini ketua kan? Kan? Betul kan? Kenapalah dia masuk lambat ketua tu? Election tak ada. Muhammad Syafiq tak ada. Muhammad Afiq tak ada. Muhammad Syahmi. Afiq ada? Okay. Afiq ada. Syahmi? Ada Madam. Alright. Nabil? Ada Madam. Okay. Omar Musa? Ada Madam. Okay. Somford? Ada, Madam. Okay. Azri Amira. Okay, saya Ada, nampak. Madam. Okay, nampak. Election baru masuk Madam. Election? Mana election? Action? Okay. Alright. Syafiq dah masuk belum? Belum. Azri sudah. Nur Anissa? Ada, Madam. Okay. Nur Farahin? Ada, Madam. Alright. Nur Najwa? Okay. Nur Syuhada? Ada, Madam. Okay, nampak. Nurul Alia? Ada, Madam. Okay. Nurul Azwa? Ada, Madam. Okay. Putri Ayu? Ada, Madam. Okay. Syazwina? Ada, Madam. Nampak. Tinggal seorang je, Muhammad Syafiq ya? Dia dua yang masuk Madam. Saya dah Okay. call itu. Alright. Okay, so kita dah baca doa dan kita dah salah ambil kehadiran. So untuk pagi ini kita akan buat sehingga kelas sampai pukul 10 lah.
jam pertama ini apa yang saya buat dengan kelas lain adalah saya membincangkan pop quiz 1, 2 and pre-UPS. Itu pun dah ambil masa 1 jam setengah. Jadi saya go into detail macam mana nak jawab walaupun soalan itu tidak ditanya, tapi saya go into detail cara nak select jawapan dengan cepat. Okay, tu saya nak bantu awak. Dan untuk hari minggu ini awak ada pre-UPS subjek selain daripada matematik, subjek apa lagi? Fizik ada? Fizik ada. Fizik tak ada? Apa subjek lain yang awak ada? Fizik ada. Fizik ada hari apa? Jumaat. Objektif jugalah kan? Ya. Lain subjek lain ada tak? Daripada fizik, maths ada lagi? Itu 2 je? Sainskom dah? Sainskom dah. Minggu lepas. Kimia? Kimia Itu 15. Oh, tak belum tahu lagi. Alright. Okay, so untuk esok hari Khamis malam ni, malam minggu ini, hari Khamis 9 September, kejap lagi saya nak go through yang perubahan itu untuk awak take note juga. Take note sebab kita ada tambahan masa sehingga 1 jam. Dia sebab apa dia tambah masa? Sebab dia masukkan konsep C3 lah. Sebab itu dia tambah masa. Kalau C1 itu 35 minit sepatutnya. Tapi dia tambah masa sebab dia masukkan konsep C3 yang bukannya susah pun. Cuma dia level C3. Okay, kejap lagi saya nak go through. And then Assalamualaikum Apa madam, nama? saya lambat. Syafiq, Ya madam. awak lambat. Saya baru bangun madam. Tak solat subuh ke? Solat masa tertidur balik. Ya ke? Ya madam. Ya, Saya madam. tidur balik. Siapa asisten kelas ni? Alia madam. Saya madam. Kejap saya nak tengok Alia. Mana Alia Muhammad Ali. Nurul Alia Nazira ke? Okey, timbalan ketua Okey, lagi satu tentang UPS. Kejap lagi saya nak go through yang perubahan tu. Yang kedua, madam akan select ketua untuk kumpulan group discussion Group discussion ni dah boleh mula bincang, dah mula buat. Assignment jangan lupa buat. Assignment is due 24 September. Saya bagi tempoh sampai 12.30 malam lah untuk submit dekat GC. Jangan submit lewat daripada 12.30 malam, tapi saya dah setting 10 malam, cuma saya nak kena ubah ke 12.30 malam. 24 September tu tak silap madam hari Jumaat. So awak ada lebih kurang 3 minggu lagi, termasuk minggu ini 3 minggu untuk siapkan assignment 1. So untuk group discussion video ni, saya akan select dia punya ketua kumpulan. Dengan lepas tu saya akan letak dekat WhatsApp group. Awak yang lain yang bukan ketua, masukkan nama dalam kumpulan yang awak nak masuk. Satu kumpulan maksimum 4 orang termasuk ketua. Satu kumpulan maksimum 4 orang termasuk ketua. Dia akan ada apa? Kita ada 21 kan? Kita ada berapa grup kalau 21? Kalau 4 orang. Berapa grup? Kalau 4 orang satu grup. 5 grup 20. Jadi akan ada 6 grup. Akan ada satu grup seorang lebih. Tak boleh ada 5 lah. So maksudnya kita akan ada 2 grup yang ada 3 orang ke. So kalau 5 grup 4 orang 20. So ada seorang lebih. Jadi kita kena buat 6 grup dan kita tarik lah. Jadi 6 grup lah semua. So akan ada yang 4 ahli, akan ada yang 3 ahli kumpulan maksimum 4, minimum 3. Okay, apa yang kena buat bila dah terbentuk kumpulan ni, setiap kumpulan akan berbincang, nak pilih topik dulu. Chapter mana awak nak buat video. Awak kena buat video yang berdurasi, nanti saya akan bagi dia punya syarat-syarat ataupun dia punya apa yang wajib ada dalam video dan berapa lama, nanti saya akan bagi dalam minggu ini juga. Tapi saya letak masa 10 minit maksimum. Apa yang kena ada, kejap lagi saya akan berkongsi dengan awak video yang telah dihasilkan oleh pelajar sesi lepas untuk awak tengok. Boleh tengok sebagai contoh kejap lagi. Sebab saya nak bagi awak idea lah. Tadi apa yang
awak boleh start fikir-fikirkan adalah chapter mana nak pilih. Boleh ambil mana-mana chapter dari chapter 1. Oh, saya tak rekod ni awak ni. Kenapa tak ingatkan madam Tadi kena ingatkan madam lah. Madam tak ingat. Sorry madam, lupa. Jadi apa yang saya cakap tadi tak ada direkod lah. Okay, so untuk group discussion video, dia akan masuk dalam markah BB. Dia punya percentage adalah 5%. Walaupun 5% itu akan membantulah untuk menaikkan awak punya grade bagi subjek matematik lah. 5% tu bukannya sikit. Walaupun nampak sikit, tapi dia akan menyumbang kepada your markah keseluruhan. Jadi setiap kumpulan wajib ada ahli maksimum 4, minimum 3. Ketua saya select, ahli kumpulan awak pilihlah ketua mana yang awak suka untuk masuk. Ketua harap-harap tak reject mana-mana ahli yang masuk. Maksudnya kalau jangan ada sampai yang tak nak masuk mana-mana group sudah. Okay, mesti masuk group. Kalau tak masuk group, awak tak ada markah untuk group discussion nanti. So apa yang awak kena buat adalah fikirkan chapter mana nak buat video, pilih daripada chapter 1 sampai chapter 10. Walaupun kita belum bincang chapter yang 6 dan seterusnya, tapi ada konsep macam contoh chapter trigo boleh, sebab ada konsep di sekolah yang boleh diguna pakai. Chapter differentiation yang asas pun boleh lah. Okay, tapi kena konten dia mesti ada dalam nota. Sebab nak tahu yang macam mana boleh masuk dalam video, tengok dalam nota kuliah. Nota kuliah dia punya kandungan tu boleh gunakan sebagai panduan. Okay, video berdurasi 10 minit maksimum. Maksimum. Saya bagi 10 minit minimum. Maksimum boleh sampai 12 minit ke 13. Tak nak sampai 15 minit. Dia mesti ada intro, dia mesti ada konten, dia mesti ada penutup. Okay, kejap lagi saya akan share untuk awak tengok contoh-contoh video yang telah dihasilkan oleh pelajar sesi lepas. Cakap bertutur dalam bahasa Inggeris 100%, bercakap dalam bahasa Inggeris 100%. Tak kiralah awak punya English tu broken ke apa, tapi kena present dalam bahasa Inggeris. Okay, clear tak? Clear madam. So saya nak pergi ke saya nak share screen sekarang. Madam. Yes. Yang group discussion tu kan pilih topik yang madam cakap tadi. Yes. Nanti madam bagi macam soalan ke, or kita just terangkan pasal topik tu? Macam go through pasal topik tu lah. Tak, saya tak pilih topik, awak yang pilih. Awak pilih topik mana awak nak buat. Yelah, nanti madam bagi soalan ke, or kita macam terangkan pasal topik tu? Awak akan membincangkan solution soalan yang awak pilih sendiri. Dan soalan yang awak pilih tu mesti daripada PSPM question boleh? Standard PSPM question lah. Nak tahu bentuk soalan macam mana, kena standard PSPM question. Tapi ada yang kalau konten dia awak nak ambil yang basic, yang C1 C2 pun boleh. Asalkan benda tu awak bincang, awak cari soalan sendiri. Soalan saya tak bagi. Oh, faham. Based on soalan lah. Okay. Thank you madam. Sama. Ada dan yang nak volunteer jadi ketua boleh PM dia, tapi dia punya result at maths mesti okey lah. Kalau siapa yang nak volunteer jadi ketua, dia saya akan rujuk pada result at maths. Okay. So kita nak tengok mula-mula nampak tak OneNote? Nampak madam. Okay, saya tunjuk contoh. Boleh dengar tak? Boleh, madam. Apples, 1 pair, 4 please. Okay, it's 16 ringgit. Yang ni suara yang bercakap ni suara pelajar lah. Suara pelajar yang present, dia buat macam bentuk kartun, intro ni awak boleh kreatif lah. Dia memperkenalkan adik kumpulan dengan menggunakan kartun, karakter kartun ni. Yang ketua kumpulan nama dia Leong lah. Okay, it's RM16 as well. Dia memilih chapter matrices
chapter 4 yang Hi, kita I belajar need sekarang. one apple and 2 pears. Okay, it will just be 5 ringgit. Okay, ini intro dia. It's an inverse metric. The inverse metric is the Ini usually the same penerangan as matrix A. penerangan Okay. dia bagi The first nota lah condition to macam find a penerangan apa inverse dia. metric is inverse metric only exists for non-single metrics. So we need to remember this. This is an important condition. Not all metrics we can find inverse metric. Okay, dia bagi So, penerangan tentang inverse metric only exists matrix. for Ini ada kumpulan yang ketiga. Column 1 times its minor, and element of row 2, column 1 Ini dia cari determinant. element of row 3, column 1 times its minor. Dia menggunakan That's the equation. So just note that determinant can be found from any row and any column. But for us, we'll be taking the first column, which is 2, 1, 4. actually dia cakap silap ni. Dia kata dia ambil first column, sebenarnya dia ambil first row. Dia expand along first row. Dia cakap silap tu. Minor 3, 1, 1, 0 plus its element of row 3, column 1, 4, and times its minor 3, 5, 1, 2. Ini penerangan tentang cari determinant. Tapi abang tu kena hati-hati bila cakap. Sebab dia kata tadi, apa yang dia cakap tadi, dia ambil determinant, dia guna first row, dia guna first column. Sepatutnya kalau awak tengok elemen dia 21 negatif 214 ni, dia ambil first row lah. Dia tersilap cakap tu. Dia ada 4 ali. Number of row and J refer to the number of column. To find the cofactor, we can use this formula. After we find the value of minor by deleting the row and column, we put all the cofactor of each element into matrix form like this. Or we also can use sign pattern to find the cofactor by multiply this sign pattern with matrix of minor. Then the matrix of cofactor we will get like this. Okay, ni penerangan dia lah. incident happen. Lepas tu dia bagi pada contoh solution ni. Most of these metrics is actually our we want to know how much does each of the fruit cost. Therefore, we let the price of apple equal to X. X equals to Ni dia inverse of A menyelesaikan times soalan. B. X times with identity matrix, you will get X, and it will be A inverse. Okay, penutup dia lah. Okay, ni contoh yang dia menggunakan 100% dia menggunakan PowerPoint. 100% dia guna PowerPoint ya. Kita tengok yang menggunakan cara lain. Contoh kita tengok ni. Awak boleh buat presentation guna PowerPoint. Lepas tu nak berbincang tu dalam Google Meet pun boleh. Sebab ada yang buat recording guna Google Meet pun boleh. Ini chapter 3. Hello everyone, I'm Swarna. Ini memperkenalkan ahli kumpulan. Hi everyone, my name is Nuri. Hi everyone, my name is Cheryl. So today our group is going to discuss about arithmetic progression and geometric progression. So I'll pass to Cheryl to begin our discussion. Yang ni dia buat 14 minit. Thank you, Swarna. 14 minit. Tadi kumpulan tadi buat saya rasa dalam For example, okay. Yang ni kalau awak tengok dia buat suara mereka jelas tak Jelas, madam. Jelas madam. Okay, kalau awak tengok ni dia buat Google Meet sebab ada 4 ahli sebelah kanan ni. Ni dia membincangkan apa yang dipaparkan itu adalah dalam bentuk PowerPoint lah. Nota, dia bagi nota dulu. You just start into it, expand it, plus and Lepas tu minus, ni dia and you will get the menerangkan answer. solution. Do you guys understand? Yes. Okay, so after looking at some examples, let's have a look at a problem-solving question related to arithmetic progression. Okay, soalan memang Madam tak bagi pilih sendiri ya. Ni dia orang buat menarik lah. Kalau ada unsur-unsur kreatif macam ni, boleh dapat bonus mark lah. Kalau ada unsur-unsur kreatif ya. Madam, Yes. satu grup satu topik Satu chapter. Satu chapter, Pilih subtopik tau. Satu chapter kan banyak subtopik, konten ni banyak. Jadi awak kena concentrate satu subtopik sahajalah. Okey. Tapi boleh yang sama chapter lah.
Sama chapter boleh, tapi jangan sama subtopik tu. Saya tak kisahlah asalkan awak ada konten yang Kreatif betul. lah, lain daripada lain. Kreatif lah. Okay, Madam. So topik sama tak apa, sebab macam ni saya tengok kebanyakannya pilih chapter 4, chapter 3 sebab mungkin senang nak buat videonya, konten dia pun senang. Ini dia punya solution lah. Common ratio is 1/3. Jadi sepatutnya group discussion ni kalau kalau buat di college, kalau awak berada di college, group discussion ni sepatutnya kena divideokan di mana awak berbincang dalam kumpulan tau. Sebab itu nama group discussion. Jadi dalam kes ini sebab online, jadi ada yang buat secara Google Meet pun boleh, nak buat Zoom pun boleh. Nampaklah perbincangan konon-kononnya lah. Okey, ini kalau kita nampak dia menghubungkaitkan konsep apa? Dia buat topik apa? Geometry, sequence and series ni dengan real life punya application. Dia ada bagi contoh macam mana dia boleh digunakan dalam real life, apakah aplikasi dia dalam real life. So ni baguslah. Saya suka kalau dia ada dimasukkan contoh yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian macam contohnya. So this is an example of a sequence where the last term is 0. Tapi semua bercakap dalam bahasa Inggeris ya. Okay, so ini contoh chapter apa tadi? Chapter dia buat 14 minit. Yang inverse yang matrix tadi hampir 10 minit. Hampir 10 minit ya, tak sampai 10 minit. Saya tengok contoh chapter complex number. Chapter 1. Hi, my name is Sastivel Singh Karave. I am from class S1K1 Degree. Today, I am going to make a video on Mathematics Chapter 1, Number System. Chapter 1, Real Numbers. First one, okay, ni contoh yang tak bagus lah sebab nampak sangat tulis menggunakan pen. Patutnya kalau nak jelas kita kena gunakan pen yang besar lah dia punya dan jelas. Ini saya pun tak nampak dia tulis apa kan. Okay, macam ni paparan macam ni tak bagus lah. Dia guna tulis tangan tak ada masalah. Cuma tak jelas and then tak jelas. Patutnya di zoom ke kan. So this is not a good example lah. Kena take note Contoh yang ni tak bagus. Sekejap. Of the two examples of repeating. Okay, saya tak nampak apa yang diterangkan. Yang ni saya tak nampak. Of any real number is non-negative. The above equation has no solution in the set of the Dia mesti tulisannya mesti jelas, besar supaya this must be in radian or pi. macam ni pun pada saya tak bagus sebab dia punya susunan tengoklah macam nak jimat kertas. Tak clear. Next one is polar form of a complex number. Okay, saya nak tunjuk contoh yang okey. Ni contoh yang tak okey lah. Example 111. If z equals to 2 plus I divided by 1 minus I. Sebaiknya soalannya kalau boleh di type lah. Soalan di type bukan tulis tangan. Macam ni. Negative 2 is actually in second quadrant. So it will be theta. Ni dia menerangkan guna apa? Tak tahu guna whiteboard kot. Dia guna Microsoft Whiteboard. So we will get pi over 4. Boleh saja terangkan macam mana madam terangkan menggunakan OneNote. Kalau nak guna OneNote pun boleh. Yang ni dia menggunakan Microsoft Whiteboard. Saya nak madam. So ada apa-apa nak tanya ke? Z is equal to R. So R equals to square root bracket negative 2. Jangan cakap laju sangat. Ni sangat laju lah dia cakap. Sangat laju. Jangan cakap laju sangat sampai madam pun tak boleh faham apa benda awak cakap. So cakap tu slow-slow bagi jelas. Suara tu bagi jelas. Tulisan tu bagi jelas. Kalau macam tadi saya tolak markah lah. Okay, last sekali saya nak tunjuk contoh. Yang ni dia buat ERO. Tak malah saya ambil Trigo. Okay, saya ambil yang Trigo ni.
Dia ni buat chapter Trigo, chapter tak silap mana chapter apa dia, chapter 7 lah, chapter 7. Ni cara dia perkenalkan ahli. Okay, so nota dia bagi cantik dalam bentuk PowerPoint. Dia macam ada effort tau. Kalau yang tulis atas kertas tu macam dia punya effort tu kurang. Tulis atas kertas dengan tak kemas, tulisannya tak cantik, susunan tak cantik. Okay, kalau buat macam PowerPoint ni kan nampak professional, nampak kemas, jadi markah mesti lebih lah. Faham tak Mina cakap ni? Faham dia. Ni contoh yang dia menerangkan dari menggunakan kertas dan dia punya paparan jelas macam ni lah, mereka kata jelas. Tulis tangan macam ni tapi tulisan dia okey, cantik. Penerangan dia, dia punya solution nampak clear. Tak berapa jelas suaranya. Dia punya suara tak apa jelas, dia kena bagi clear. Ini dia menerangkan konsep Trigo lah. Yang mudah, Trigo yang mudah ni yang basic, yang mula-mula sekali. Okay, ini yang melibatkan proving question pula. Yang ni dia guna PowerPoint. Okay, yang ni dia melibatkan soalan proving, tapi dia buat tulisannya, videonya dia ambil daripada sisi. Saya tak berapa suka kalau ambil daripada sisi sebab kita nak kena tengok, kena pusing kepala pula nak tengok macam apa benda yang dituliskan. Sebiar paparan tu daripada kamera tu dekat atas lah, kita nak ambil direct daripada atas. Ini macam dia buat daripada sisi. Solution semua. Tapi ni bagus effort dia sebab dia menerangkan satu persatu. Bukan dia record solution yang lengkap lepas tu dia explain. Yang ni dia menerangkan step by step. Ini effort yang bagus lah. Sepatutnya kamera tu bukan dari sisi lah, sepatutnya daripada atas. Okay, one more, saya nak pergi ke inequality pula. Alright, okay, rearrange. Assalamualaikum and hi. Now, let's discuss. Ini daripada sisi tau. Saya tak nak buat macam ni. Kalau nak ambil video kena ada stand lah supaya awak boleh ambil daripada atas. Daripada atas. The power of X is 1 and has ini dia menerangkan tak ada intro ke ni? Dia terus saja solution kan? Ni tak bagus lah sebab dia tak ada intro tentang bentuk-bentuk inequality lah. Patutnya bagi intro sikit. Dia terus saja bagi masuk soalan. Soalan pun tak ada. Dia terus dah tulis linear dan dia tertulis dia punya solution. Okay. Maka saya forward tadi ya. Assalamualaikum. Dia memang terus masuk solving question tanpa memberi sikit nota lah. Patutnya intro ni buat bagi linear inequality ada beberapa bentuk, yang bentuk macam ni, yang bentuk kiri kanan tengah ada variable kan, beberapa bentuk lah. Macam awak nak mengajar, awak akan bagi beberapa bentuk, lepas tu baru awak pilih satu bentuk awak bincangkan. Okay, ni macam dia tak ada nota apa, dia terus pergi ke solution. So kena ada intro sikit sebelum pergi solution, dan solutionnya pun diambil daripada tepi, tak clear sebelah sana, sepatutnya daripada atas. Yang ni quadratic inequality pun sama juga, suara pun perlahan, tak berapa clear. Tak nampak, medium tak nampak apa yang ditulis pada kertas kuning tu. Sticky note dia tak jelas. Suara dia pun perlahan. Ni baru dia zoom.
Ni baru dia zoom. Tapi suara dia sangat-sangat perlahan, tak jelas. Okay, suara mesti jelas. Ini saya tak dengar apa benda dia cakap. After that, solve the equation first. Yang ni dia menggunakan marker pen. Okey lah, marker pen maksudnya nampak jelas, bukan guna pen pen yang halus. Kita pun tak nampak tulisan dia, macam dia guna marker pen memang bagus. Jadi dia tunjuk solution step by step dan bercakap sambil tu, bukan diam saja tunjuk solution, kena bercakap lah. Okay. And the same thing you do to the second table. This is close this side and the coefficient S is positive. So fill it with positive. Okay, I think cukup lah contoh madam bagi. So at least we have some idea macam mana nak buat video for group discussion. Any questions? Any questions? Clear tak semua? Clear madam. Okay, so bila due date-nya saya akan bagi tahu nanti dalam Google Classroom ni. Saya akan upload tugasan ini dekat Google Classroom. Dari segi saya akan masukkan rubrik dia. Kalau saya tengok kat sini dah ada rubrik. Ni dah ada rubrik dia. Kalau tengok rubrik dia, ni adalah dia punya cara kita akan nilai lah. Dari segi leadership, communication skill, delivery paling banyak 30%, creativity 20%, teamwork 25%, time management 10%. Okay, so these are all the criteria. Nanti saya akan masukkan ini dalam Google Classroom untuk awak punya rujukan. Mana leadership ni, ketua nanti dia akan agihkan kerja lah. Siapa dah bincang sama-sama apa yang awak perlu buat untuk menghasilkan satu video, dan saya tak nak awak spend too long menghasilkan video sebab yelah percentage ni 5%, tapi kenalah buat preparation video. Kalau nak markahnya 90 ke atas ya, saya akan bagi markah kalau video ni cukup syarat macam seperti mana madam nak, saya akan bagi markah InsyaAllah 90 ke atas. Tapi nak nampak markah penuh payahlah. Saya tak pernah bagi markah 100% kecuali saya puas hati semua okey. Kalau dia semua okey, cukup syarat dan nampak dia punya creativity tu ada, InsyaAllah dapat 100. Boleh saya bagi 100. Okay, tapi delivery macam tadi, video yang perlahan suaranya tak jelas, cakapnya pun macam tak confident, itu akan kurang markah. So kena sama-sama buat, sama-sama masukkan video yang bagus untuk group discussion. Okay semua? Okay madam. Baik madam. Okay, so boleh fikir-fikirlah topik chapter mana nak buat. Okay, kita dah belajar sampai chapter 4 dah. So boleh pilih mana-mana chapter daripada chapter 1 sampai 10. Boleh rujuk nota kuliah untuk pilih subtopik yang awak nak fokus untuk buat video. Okay, sekarang saya nak pergi ke maklumat yang di-share semalam tentang perubahan yang kita ditetapkan, perubahan yang berlaku dalam UPS 1. Yang pertama perubahannya, tarikh masih sama iaitu pada hari Khamis, minggu ke-6 pada hari Khamis, tapi masanya mula 8 suku. Cuma tempoh menjawabnya, masa menjawab diberi 1 jam. Maksudnya kita mula 8 suku dan kita akan berakhir 9 suku ya. 1 jam masa menjawab. Lepas tu bentuk soalan masih lagi objektif dan bilangan soalan masih lagi 23 soalan. 23 soalan dalam masa 1 jam sangat-sangat okey lah. Maknanya awak ada masa untuk semak. Jangan pula awak dah habis dalam masa 30 minit awak pergi submit. Okay, tolonglah gunakan sepenuhnya masa 1 jam itu untuk memastikan awak punya jawapan tu insya-Allah awak puas hati. Jadi masa untuk semak ni ada. Kalau 1 jam ni bermakna awak ada masa untuk semak jawapan awak. Mungkin sebelum ni awak rushing nak jawab. Jadi tak sempat awak tembak je. So sekarang ni sepatutnya tak ada kes tembak-menembak lah. Dalam menjawab soalan tak ada kes tembak-menembak jawapan. So 1 jam ni cukup masa untuk menjawab dan ada masa untuk awak semak soalan-soalan yang susah. Yang senang tu kita tak payah semak. Okay, kita dah confident. Okay, baru kita submit
a few minutes before the deadline, the due date, the due time, sebelum 1 jam tamat. Janganlah cepat sangat submit ni, sebab ini exam sebenar. Dia ambil kira dalam dalam PB. Macam pop quiz hari tu ada yang submit 20 minit dah submit. Pop quiz tak apalah. Saya pun tak ambil kita tengok markah awak tu adalah untuk just latihan saja. Tapi ini adalah exam sebenar. So bersedia 10 minit lebih awal, masuk ke GC 10 minit lebih awal. Supaya awak ni tenang sikit dalam nak merapi exam ni. Jangan sampai ada pelajar tu kata, ada pelajar ni nak tekan kalkulator pun terketar-ketar tangannya. Nak tekan kalkulator pun tangan tu terketar-ketar. Macam mana? So nak bagi tenang, masuk, baca doa. Yang Muslim baca doa. Kalau boleh buatlah solat hajat sebelum nak ambil test, sebelum masa maghrib tu, solat maghrib tu. Okay, lepas tu dah masuk tu dengan tenang. Jangan panik. Okay, so apa yang berlaku perubahan untuk soalan yang diuji atau subtopik yang diuji bagi chapter 1 yang asalnya kekal, cuma tambahannya pada 1.2 complex numbers akan ada soalan yang melibatkan modulus dan argument of complex numbers. Jadi you have to go and study. Nak cari modulus, formula je apa, standby formula semua. Nak cari argument, rujuk nota kuliah, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Sepatutnya bila awak ada rujukan yang awak tak perlu menghafal, tidak patut berlaku kesilapan formula lah. Sepatutnya awak punya formula kalau quadrant 2, ambil quadrant 2 sebab awak boleh rujuk nota. Kalau quadrant 3, ambil yang quadrant 3. Argument, nak tentukan quadrant, kena check X dengan Y dia. Positif ke positif, negatif positif ke, X positif ke, Y positif ke, macam tu lah. So kena pergi study. Sebab sebelum ni kita kata C3 tak masuk. Sekarang ni C3 untuk yang ini sajalah. Yang mana yang di highlight, yang saya highlight ni maknanya itu sahaja yang awak fokus untuk C3. Lepas tu chapter 2, apa yang berlaku perubahan adalah pada subtopik 2.2 absolute value. Sebelum ni kita hanya masukkan C1 Sekarang ni dah masuk C3, bermakna awak kena pergi study untuk selesaikan absolute value equation. Absolute value equation lah, maksudnya persamaan. Jadi contoh kalau kita bagi persamaan dia boleh sama ada equation kan, sama ada absolute value of x plus 1 equals to 2 one side with modulus, ataupun x plus 1 equals to 2x minus 1 both sides ada modulus. Dia ada 3 bentuk, sebab tu awak kena pergi study ya. Ataupun kita bagi absolute value x plus 1 equals to 2x minus 1. Okay, so tiga-tiga ni berbeza. Nombor 1 one side modulus, kanan constant. Second, both side modulus, absolute value both side. Yang third one, absolute value one left hand side, right hand side ada linear punya expression. Kalau inequality pula di sini dia ada linear inequality yang ada absolute value, quadratic inequality yang ada absolute value, dan yang rational. Inequality ni dia banyak case lah, boleh linear, boleh quadratic, dia boleh bagi inequality yang ada bentuk rational. So you have to go and study, tengok nota kuliah balik, tengok soalan-soalan yang dah dibincang dalam Maxstar, dalam perfect practice, tengok dia punya ni dia punya bentuk soalan. Okay, untuk chapter 3, tambahannya adalah pada 3.2 binomial expansion, dan ini melibatkan apa? Kejap ya. Tulisan tu tak nampak. Okay, lepas tu yang chapter 3 ni dia melibatkan TR plus 1,
formula apa tu, general term yang kita dah bincang banyak soalan ni. General term ni maksudnya formula TR plus 1 which is equal to, general term ni maksudnya formula TR plus 1 which is equals to NCR, A kuasa N tolak R, B kuasa R. Okay, general term. Okay, so yang ni kena pergi study lah. Kalau contoh dia nak suruh cari the coefficient of certain term, cari term independent of X, cari middle term, cari term yang ke 100, macam tu lah. Bentuk soalan yang boleh ditanya. Okay, yang ni adalah just panduan. Kalau absolute value equation yang ada modulus one side ni, fokus yang ni lah, modulus on one side untuk absolute value linear, bentuk linear tapi modulus on one side. Kalau inequality ni bentuk linear yang ada modulus both sides. Kalau absolute value inequality ratio ni modulus at one side. Ini just kita bagi hint. Ni jangan bagi share dengan orang lain . Ini adalah hint dia. Okay, so ada apa-apa nak tanya? General term, so yang di highlight warna pink ni semua adalah tambahan dia. Any questions you want to ask? Yes? Belum lagi, madam. Apa dia? Belum ada soalan lagi, madam. Okay, kalau tak ada kita pergi ke soalan pre-UPS. Okay, madam akan pergi. Saya nak tengok yang pelajar minta bincang ni, mana tuan tu ni? Soalan mana? Okay, soalan. Sekejap ya. Soalan pre-UPS 1 nombor 7 dengan 22. Okay, 7 dengan 22. Soalan 7 dengan 22. Kita tengok soalan 7. Okay, soalan 7 ni Okay, soalan 7 ni dia melibatkan bentuk indices equation . Kejap, saya nak tengok nombor 22 apa soalannya. Oh, soalan ni, okay. So saya pergi soalan pertama. Saya nak tengok kalau awak ada yang nak bertanya, mungkin hari tu ada tak tengok. Okay, nombor 1 saya rasa tak ada masalah. Nombor 2 ni, dan media nak kata bila awak nak diberi satu expression yang bentuk fraction, disuruh express dalam bentuk Cartesian form, iaitu bentuk ini. Cartesian form maksudnya bentuk A plus BI. You just use your calculator. Using your calculator, you just masukkan, pastikan set menu complex dulu. Complex number 2 ke tak silap, menu number 2 Complex ni kena pilih soalan number 2 complex. Lepas tu pastikan ada I dekat dia punya atas ni, bahagian atas ni ada I. Lepas tu just masukkan dia punya soalan. You tak perlu nak compute. Kalau nak compute kita akan ambil masa walaupun masa dah ditambah, tapi kita buat cara cepat. Okay, so negative 1/5 minus 2/5, jawapan yang mana satu? Okay, jawapan dia A. So terus saja kita ambil jawapan A. Okay, senang saja yang ni. Okay, soalan nombor 3 ni awak kena buat kerja sikit lah. Nombor 3 ni awak kena asingkan supaya sebelah kiri ada bentuk Cartesian form, sebelah kanan ada bentuk Cartesian form. Lepas tu awak compare real dengan real, imaginary dengan imaginary. Bila awak compare yang imaginary part, jangan ambil I dia, just ambil perkali dia saja, tak perlu ambil I dia. Lepas tu selesaikan. Satu lagi cara, awak boleh ambil jawapan ABCD ni, awak gantikan dekat mana awak nampak X. X dengan Y kat sebelah kanan ni kan. Sebelah kiri tak ada. Sebelah kiri ni awak kena expand dan simplify sahaja.
untuk menukar kepada bentuk A plus BI. So yang kanan ni awak sub masuk. Bila awak sub, sekejap saja awak akan nampak yang mana satu jawapannya tanpa awak menyelesaikan. Okay, itu cara kedua lah. Kalau awak nak selesaikan, sebab yang ni tak panjang pun boleh diselesaikan, tak ada masalah. Okay, soalan ini tak ada masalah. Saya rasa ni guna konsep indices. Just tukar apa ni, disuruh simplify sahaja. Jadi tukar yang 4 ni kepada base 2, 2 kuasa 2, and awak simplify yang base 2 dulu. So awak akan tengok jawapannya apa. Ini saya tak ada masalah. Okay, kalau kita tengok nombor 5. Nombor 5 ni dia kata choose the correct statement. Jadi the first statement adakah betul? The conjugate for A minus set A minus set B is set A plus set B. Betul tak statement ni? Betul tak statement dia? Betul madam. Okay, tolong respon Saya kata kat kelas lain, kalau awak tak nak respon, hanya seorang orang yang sama je respon, lama-lama saya tak nak masuk kelas baru tahu. Kalau saya seorang yang asyik bercakap, tak ada kerjasama daripada pelajar, daripada tanya semua diam, bila satu hari saya tak nak masuk kelas baru awak tahu macam mana. Okay, jangan bagi sampai saya merajuk Okay, so bahagian yang kedua, okay, ini correct lah. So conjugate dia, kita hanya tukar tanda negatif ke tanda positif. Okay, untuk yang kedua ni, adakah cube root of 11, cube root maksudnya punca kuasa 3 11, adakah dia set? Jadi awak kena faham lah set tu apa. Kena rujuk lah. Masa badan sama awak boleh buka, sampai pada masa menjawab ni awak boleh rujuk, bukan tak boleh rujuk So kena standby dia punya nota kuliah semua. Okay, nota kuliah mesti ada untuk rujuk properties, untuk rujuk definition, tu kena nota kuliah kena ada. Okay, katakan awak tak pasti, awak pergi ke 3 dulu. Dia kata all square roots are considered set. Is it correct? Betul ke ayat ni? All square roots are considered set. Is it correct? Salah. Salah, yeah. Sebab contoh kalau square root of 9 equals to 3, this is not a set. Sebab dia menghasilkan satu nombor whole number. So this is not a set. Jadi awak kena tahulah set tu apa So kalau kita tengok jawapan, nombor 1, nombor 3 kita tak nak So nombor 3 kita tak nak. So kita boleh pangkas siap-siap A bukan jawapan, B bukan jawapan. Kita eliminate kita eliminate pilihan yang bukan jawapan. So A bukan jawapan, B bukan jawapan. So antara C dengan D. So tadi 1 kita tahu masuk jawapan dia, correct statement. Okay, sekarang kita tengok 4. A set can be expressed as a fractional index. Betul ke tidak? Contoh kalau punca kuasa 5 adalah set, saya boleh tukar ni kepada bentuk indeks pecahan. Betul atau tidak statement ni? Betul. Okey, betul. Jadi saya tahu 4 betul. Jadi kalau 4 betul bermakna jawapan dia C lah. Itu cara dia. So maknanya kalau kita tengok C, 2 ni betul lah. Cube root of 11 is a set. Dia adalah betul. Okay, so cara saya menjawab adalah saya menentukan yang mana correct statement, yang tu ataupun yang mana bukan correct statement, saya eliminate yang bukan jawapan dulu. Yang saya eliminate yang bukan jawapan dulu. Okay, clear tak? Okay, yang ni shouldn't be any problem. Just nak tukar kepada sebutan A dengan B. So what you need to do now? Nak tukar sebutan kepada A dengan B, dia bagi A adalah log tu, kita anggap base dia 10 sebab dia tak tulis kita anggap base dia 10. Sekarang nak tukar kepada bentuk A dengan B, so nak kena buat apa? Okay, tukarkan nombor kepada asas yang paling kecil. Betul, maksudnya 8 ni tukar kepada 2 kuasa 3, tapi indeks dia ada pecahan tu, kita letak 3/2. And then 27 tukar kepada apa? 3 kuasa 3, tapi ada punca situ, jadi kita letak sini 3/2. Dan apakah log 10 base 10? Okay, satu. Yang ni memang kena buat pekerja sikit lah. So 3/2 boleh pindah ke depan. Okay, buat kerja sikit. Jadi tinggal log 2 campur 3/2 log 3 tolak 2.
Jadi 3/2 keluarkan. Log 2 ni ganti dengan A. Log 3 ganti dengan B. So mana satu jawapan dia? Okay, jawapan dia adalah B. C. Oh, C. C lah. Macam mana awak dapat jawapan ni? C lah jawapannya kan? Dia buat kata B. Okay. Soalan yang seterusnya, yang ni saya rasa tak ada masalah. Ada yang tanya, ini dah ada tanya. Okay, macam mana nak selesaikan ni? Macam mana nak selesaikan ni? Kembang macam mana tu? So, gantikan 2x tu dengan huruf madam. Huruf. Kita guna kaedah substitution. Nanti kan bila awak buat presentation untuk group discussion, tolong guna istilah yang betul tau. Tolong guna istilah yang betul. Jangan sebut benda yang tak betul. Macam ni cara dia, kita nak guna kaedah substitution. Bukan kembangkan. Kita tak kembangkan ni. Kita menggunakan kaedah substitution. Bila awak nak ubah bentuk, ini kita ubah bentuk. Bermakna kita nak guna indices rule. Awak kena cakap ubah bentuk. Bukan kembangkan. Istilah dia bukan kembangkan. So tolong beri penerangan untuk guna istilah yang betul. So kita nak gantikan sekarang dalam equation ni 2 kuasa X ganti dengan U. Jadi dapat sini 5U. Yang ini kita pecahkan macam ni. Jadi tolak apa? 2U sama dengan 24. Saya tak tulis jalan kerja yang lengkap sebab kita tak perlukan solusi yang lengkap. Sebab kita nak cepat cari jawapan kan. Jadi awak kena just tulis saja. Kalau saya buat solusi yang lengkap dalam assignment, saya skip kepada step ni terus, saya hilang markah tau. Assignment mesti tunjuk lengkap. Assignment mesti tunjuk jalan kerja lengkap. Yang ni kita hanya nak jawapan yang cepat. Jadi saya akan dapat yang ni 3U sama dengan 24, U sama dengan 8. Tapi saya nak cari X, so gantikan balik ni sama dengan 8. So 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 3. Jadi jawapannya X 3. Itu saja. Konsep ni patut tak ada masalah ni. Senang saja. Soalan ni biasa dalam SPM pun ada kan. Soalan nombor 8. Satu lagi cara, kalau awak tak tahu nak selesaikan, just gantikan saja. Ambillah nilai X yang dibagi ini, masukkan dalam sebutan indeks ini, guna kalkulator. Kalau nilai yang awak masukkan itu sama dengan 24, itulah jawapannya. Telah kena bijak sikit lah bila kita nak check dengan guna kalkulator ni. So saya boleh masukkan contoh 5 bracket 2 kuasa, contoh saya cuba kuasa 3, lepas tu tolak 2 kuasa, kalau 3 campur 1 kuasa 4. This, dengan cara kita just semak jawapan. Kita tekan equal sign dapat 24 tak? Apa yang silap ni? Oh, saya letak bracket salah. Okay, so patah balik. So saya kena buang dia punya bracket kat sini. Saya silap letak bracket pula. Ya, bracket dia kat sini. Okay, so kita akan dapat jawapannya 24. Kalau itu jawapan dia akan dapat sama. Kalau awak ganti nilai lain, tak dapatlah nilai 24. Bermakna itu bukan jawapan. Ini cara kita nak semak dengan cepat. Okay, clear tak? Clear, madam. Clear, madam. Begitu juga nombor 8 ni. Kalau nak selesaikan, ambil masa. Jadi kita bukan selesaikan, kita siap jawapan tau. Ya, istilah dia kalau dalam objektif kita siap jawapan bila ada X, jawapan dia ada X ataupun ada pilihan nombor, kita akan masukkan jawapan dia. Contoh kalau saya ganti negatif 2, so saya masuk sini square root. Kalau negatif 2, kalau awak takut silap, awak just masukkan ikut sebelah kiri dan nilai dia 1 kan. Sebelah kanan, ni sebelah kiri 1. Sebelah kanan awak gantikan 1 tolak 2, dapat apa? Berapa? Kalau susah sangat awak congak je lah, katakan awak mana nak guna kalkulator. Negatif 2 ni dapat square root of 1. Sebelah kanan awak dapat negatif 1. Sama tak? Sama. Lepas tu je tambah tolak madam. Apa benda tambah tolak pula? Tak ada. Ini kita punya, kita bukan solving lah. Kita akan sub masuk. Kalau solving baru tambah tolak. So tak sama lah. Solving lain. Kalau macam ni awak nak solving x equals to 1, x square equals to 1. Jadi bila kita ambil square root ini baru ada tambah tolak. Tapi ni kita sub masuk nilai dia 1 saja.
Okay, so kalau saya tahu A bukan jawapan, so sekarang saya masuk B. Cepat-cepat ganti. Okay, sebelah kiri saya dapat ganti 1 dapat 2, sebelah kanan saya ganti 1 dapat 2. Okay, sama. Jadi inilah jawapannya. Tak payah check yang lain. Sebab kita dah check yang tu dapat betul. Faham? Faham? Okay, yang ini kena buat solution sebab dia tak boleh je kalau awak nak sub dekat index to X, boleh saja. Tapi saya nak tunjuk solutionnya. Soalan ni kita nak kena darab dengan log base E sebab jawapannya log base E. Sebenarnya boleh saja kalau saya nak log base 10, log base 3, boleh saja apa-apa base. Tapi disebabkan jawapan dia ada log base E, log ni adalah log base E, maka saya kena ambil log kiri kanan base E lah. So bila saya ambil base E, saya dapat log 3 to the power of 2x equals to log 16. So 2x ni bawa ke depan. Dan sekali nak cari x, kita bahagilah. So log 16 divide by 2 log 3. So nampak jawapannya mana satu? Jawapannya mana satu? B. Jawapannya B. Okay, itu saja. Okay, yang ini pun sama juga. Kalau nak solve, ambil masa. Jadi kita ganti nilai. So contoh kalau saya ganti nilai 2, saya guna kalkulator saja. Mana kalkulatornya? Okay, saya masuk dekat sini function sebelah kiri. Sebelah kanan saya tak nampak constant kan. So sebelah kiri saya buat macam ni. Saya masuk 2 dulu. Saya nak check A berjawapan tak. So saya ambil log yang ada tu, kita boleh letak base apa-apa saja. Letak nombor dia 2. Log 2, base 2 and then bracket kuasa 2. Log 2 base 2 is 1 kan. So jawapannya 1. Okay, so dia satisfy. So inilah jawapannya. Tak payah nak check yang lain dah. Sebab dia mesti salah satu jawapan saja. Katakan saya pergi masuk yang 4, dia sepatutnya tak satisfy. Kita patah balik saja. Jangan type layak banyak kali. Kita patah balik, tukar dia punya base saja. Sekarang saya tukar base dia 4, tengok jawapannya 1/4. Dia tak sama dengan 1 kan. Jadi so saya dah check nombor A tu jawapan dia sama. Saya tak perlu nak pergi check yang lain. Faham ke? Faham itu. Tapi yang ni dia ada dekat sini 2 juga. Sini pun ada 2 juga. Jadi saya kena check lah. Allah, saya tak perasan pula tadi. Minta maaf So dia ada 2, ada 3 jawapan yang ada nilai 2 kan. So saya kena check yang C dengan D. Adakah dia jawapan? Okay, so saya masukkan dalam kalkulator dengan cepat. Saya just tukar dia punya base. Tukar base dia kepada 1. Saya tekan equal sign. Keluar mass error. Something wrong kan? Okay. So maksudnya sebenarnya ini dia bukan jawapan lah. Dia keluar max error something wrong. So dia bukan jawapan. So sekarang awak pergi patah balik, tukar letak setengah pula. Letak setengah pecahan 1/2. Okay, ini jawapan 1. Maknanya mana jawapan ni sekarang? D. D lah jawapan dia sebab dia ada nilai 2 dengan nilai setengah. X tu nilai 2 dengan setengah. Itu macam tu lah cara nak check. Tetapi kalau nak diselesaikan yang ni, awak mesti buat macam ni. Kalau saya nak selesaikan, saya kena kuasa 2 ni, saya kena ambil punca kuasa 2. Jadi dia akan jadi plus minus 1. Lepas tu awak akan pecahkan pada 2 equation. Ni kalau cara nak selesaikan. So dia akan ada 2 equation sebab sebelah kanan tu ada 2 nilai plus minus 1. Okay. Lepas tu awak akan tukar pada bentuk index. Jadi X sama dengan 2, satu jawapan. Yang sebelah kanan ni X kuasa negatif 1 sama dengan 2. 1/X sama dengan 2. Jadi X sama dengan 1/2. Jadi ada 2 jawapan. Nampak? Ini cara nak selesaikan kalau kita tahu nak selesaikan. Okay, faham? Faham itu. Okay, yang ini tak ada masalah. Ni buat sendiri. Ini senang saja. Ini, okay, yang ni sepatutnya yang ni awak nampak. Bila X ni di tengah-tengah sahaja awak kena bahagi kiri kanan dengan negatif 2. Tak perlu nak pergi pisahkan. Bila pisahkan jadi panjang. So kita akan bahagi kiri kanan dengan negatif 2. Bila kita membahagi dengan nombor negatif, kena ubah arah. Ubah arah sekejap. Okay, so negatif 2 bagi negatif 2 1. 10 bagi negatif 2 5. Sini ada equal sign. So terbalikkan dia punya arah. Okay, lepas tu kita tulis dalam bentuk interval form sebab jawapan dalam interval form. So mana satu jawapan dia? D. Awak tengok macam mana ni? Negatif 51 D lah kan?
Betul? Betul. Okey, yang ni pula nombor 13, dia melibatkan kuadratik. So yang ni pindahkan nombor dapat negatif 3. So saya pergi ke calculator, saya tekan menu cari inequality. Only those yang ada calculator ni je boleh lah. Kita tekan equality, saya ambil degree 2 polinomial degree 2, saya ambil inequality dia greater than 0, so nombor 1, saya masukkan dia punya ABC. So A dia 1, B dia kosong, C dia negatif 3. Saya tekan equal sign 2 kali, saya dapat jawapan So jawapan dia, kalau kita tengok jawapannya A, B, C atau D? C. C. So terus saya tandakan jawapan dia. Tanpa kita perlu menyelesaikan, kita boleh dapat jawapan dia. Tapi kalau nak selesaikan, awak kena buat macam ni. Kena factorize. Factorize ni mesti ada set. Lepas tu kita lukis graf. Negatif set 3, kita lorek greater than atas. So jawapan sebelah kiri ni adalah X less than negatif set 3. Jawapan sebelah kanan ni X kena O lah, greater than set 3. So jawapan ini kita boleh dapat dengan cepat jugalah. Tak adalah sampai 1 minit setengah. Yang penting awak tahu nak factorize. Alright, okay, soalan nombor 14 ni kalau nak diselesaikan guna table of sign memang panjang. Jadi saya tunjuk cara cepat nak dapat jawapan. Mula-mula awak tengok sebelah kanan mesti kosong dulu. Kalau dia bukan kosong, awak kena pindahkan sebelah kiri dululah. Jadi sebelah kanan mesti right hand side mesti 0 dulu. Okay, lepas tu ni step pertama. Step kedua tengok denominator, dari denominator dapat X kosong. Kita tahu X tak boleh kosong. Apa jadi kalau X kosong? Jawapan jadi kosong. Bila kosong maksudnya apa? Ada error. Error pula, not defined. Ataupun undefined. Jangan cakap math error. Okay, not defined atau undefined when dalam soalan dia akan guna perkataan ni, so awak kena faham lah. Not defined. Kalau contoh dia kata what is the value of X for the expression ataupun the inequality to be defined. To be defined, X cannot be equal to 0 lah. Kalau dia kata what is the value of X for the function to be not defined. Kalau not defined, X equals to 0. Tu terbalik tau, awak kena faham ayat dia. Kalau dia kata nilai X apakah yang akan menyebabkan function ni not defined. Nilai dia X equals to 0 kalau not defined. Tapi kalau dia kata apakah nilai X yang menyebabkan function itu defined. X not equals to 0 baru dia define. Faham tak benda cakap ni? Sama ada awak nak bagi jawapan ini ataupun awak nak bagi jawapan ini tengok pada soalan. Kalau dia tanya apakah nilai X yang menyebabkan function itu to be not defined. Not defined bila X kosong lah. Sebab bila X kosong dia akan jadi bawah dia kosong. Apa-apa nombor, katakan 2 bagi kosong, dia adalah not defined. Tapi kalau soalan tanya apakah nilai X yang menyebabkan function itu to be defined. To be defined, X tak boleh kosong. Ni maksudnya to be defined. Faham tak apa saya cakap ni? Ayat ni kena faham, itu saja saya nak stresskan. Okey, cara nak cari jawapan dengan cepat. Kita tahu X tak boleh kosong. Jadi bila awak tengok jawapan, awak tengok jawapan betul-betul, dekat sini ada apa ni? Square bracket. Square bracket ni maksudnya nilai X masuk, nilai kosong masuk kan? Betul? Betul. Jadi ini kita eliminate. Yang mana masuk kosong kita eliminate. Dia bukan jawapan sebab kosong tak boleh masuk dalam jawapan So kita eliminate yang bukan yang masuk 0, kita eliminate dia punya jawapan. So A bukan jawapan, D bukan jawapan. Sekarang ni kita tengok ada equal sign pula. Bila ada equal sign kena tengok atas. Atas ni nilai yang boleh kita masuk dalam jawapan adalah nilai apa? 2. Nilai 2 mesti masuk sebab dia ada equal to 0. Sebab bila awak sub 2 dekat dalam ungkapan ni, awak akan dapat atas kosong bawah 2. Kosong bagi 2 kosong. Boleh tak dia equal to 0? Boleh sebab dalam inequality ni ada equal sign. Dia ada equal sign. You kena take note tanda ni Sebab kalau dia tak ada equal sign, senang. Kita tak payah fikir atas masuk ke bawah masuk. Dua-dua atas ni bawah pun tak masuk kalau dia tak ada equal sign. Sekarang ni yang masuk 2, jadi kalau tengok dekat jawapan ni, yang masuk 2 ada sini je. Yang ni tak ada. So maksudnya jawapan dia B. Saya tidak menyelesaikan. Saya hanya tengok dari segi nilai apa yang masuk, nilai apa yang tak sepatutnya masuk. Dari situ saya dah dapat jawapan. Okey, faham tak?
Faham madam. Faham. Okay, so you should use that technique lah. Ni teknik nak menentukan jawapan mana satu sebab kita tak perlu selesaikan. Tak ada masa pun nak selesaikan ni panjang ni. Okay, you tak sempat pun nak selesaikan kalau 1 jam pun. Okay, so jawapan untuk nombor ini ialah jawapan dia adalah B. Okay, satu lagi cara madam ada ajar, awak boleh sub nilai masuk dalam expression tu lah. Maksudnya awak ambil satu nilai dalam selang ini. Contoh negative 2, 0, awak ambil negative 1. Bila awak sub negative 1, 2 tolak negative 1 bahagi negative 1, awak dapat negative 2. Betul ke negative 2? Bukan negative 2, silap. Apa? Ni kalau sub sikit kena hati-hati jugalah. Saya gantikan negative 1 ya. So 2 tolak 2, saya gantikan 2 tolak negative 1 bahagi negative 1. So saya dapat jawapannya negative 3. Which is less than 0. Betul. Kalau saya tengok tu betul. Tetapi that is not the answer. Sebab kalau saya ambil yang jawapan ni pun dalam ni ada negative 1. Saya buat kalau saya set negative 1. Jadi susah sikit lah nak tentukan jawapannya dengan menggantikan nilai. Sebab negative 1 tu masuk dalam selang negative 2, 0. Dia masuk dalam selang negative infinity 2, 0. Dia masuk dalam selang negatif. Okay, banyaklah maksudnya kalau saya test negatif 1 ni, banyaklah dia satisfy. Jadi kalau nak tentukan jawapan, guna cara madam, insyaAllah lah. Boleh lah. Okay, yang ni dia suruh tentukan which of the following is true. Betul, yang betul lah. So yang betul ni awak kena check satu-satu. Kalau kita tengok yang the first one, dia ada absolute value less than. So yang ni kena tukar kepada bentuk basic definition. Basic definition dia adalah ini. Lepas tu kita darab 4 ni boleh bawa naik sebab dia adalah constant dan dia positif, tak perlu ubah arah. So kita akan dapat yang ni. So jawapan yang ni betul. So number 1 betul. So kalau kita tick kat sini nombor 1, yang tak masuk nombor 1 B, yang tak masuk nombor 1 B saja. So B ni out lah. Lepas tu kita pergi ke definition statement yang kedua, kita nak yang true, kita nak yang betul. Adakah yang ni betul? Betul ke? Adakah ni betul? Jadi awak kena tahu lah dia punya definition. Tolonglah rujuk kan? Tolonglah rujuk nota kuliah. So absolute value ni di-define sebagai A for A greater atau equal to 0, negative A when A less than 0. Jadi bila saya letak A tu ganti dengan absolute value of X plus 1, definition ni sepatutnya X plus 1 greater atau equal to 0, dan bila kita solve for X, dia akan jadi greater atau equal to negative 1. Dah confirm dah ini salah. So ini memang salah. Sebab dia tak boleh greater atau equal to 0 bila kita dah simplify jadi X subject. Ini adalah bentuk yang awak kena ingat. Untuk semua absolute value nak define kena guna ini. Okay, yang second one dia ada negative bracket X plus 1. Okay, yang ni pun sama, X plus 1 mesti less than 0. Ikut saja yang atas ni. X less than negative 1. So ini kalau kita buka bracket dia akan jadi negative X tolak 1. Jadi nampak kat sini dah salah. Ini pun salah. So yang ni nombor 2 out. So kalau kita tengok jawapannya nombor 2 out, yang ni out. Yang ni out. So jawapannya apa? D. Tak perlu check yang lain pun. Kita dah tahu jawapan dia adalah D. Kita dah cancel yang mana salah. Faham ke? Faham madam. Okay. So yang ni saya tak terang sebab dah nak habis masa, dan yang ni pun awak tak tanya. Yang ni tak ada. Yang ni tak ada. Okay, yang ini. Okay, yang ni sebenarnya dia dah bagi clue. Sum of the first 6 terms is geometric sequence dah diberi sini. And then dia bagi sum to infinity is 10, cari R to the power of 6. Okay, soalan dia macam panjang je tapi sebenarnya pendek. Okay, so kita akan ini adalah S6. So kita akan ambil dia punya equation tu, salin kejap. Lepas tu kita nak kena tulis sum to infinity. So sum to infinity formula dia adalah A over 1 minus R. So A over 1 minus R is equal to 10. Dia dah bagi nilai kan. Okay, sekarang ni kita nak selesaikan untuk cari R kuasa 6. So awak akan nampak di sini dia ada bagi
kita dah nampak di sini ada sebutan dalam ni A to the power A over 1 minus R, dia exactly sama kan. So saya boleh sub 10 dekat situ terus, sub 10 dekat situ untuk dapatkan dia punya next step. So bila saya sub 10 darab dengan 1 tolak R kuasa 6 sama dengan 63 per 64. 10 ni saya akan bahagi kiri kanan, so saya akan dapat 63 per 640. Lepas tu saya akan jadikan R kuasa 6 sebagai subjek untuk dapat final answer dia. So R kuasa 6 bawa ke kanan, negatif ni bawa ke kanan jadi positif 1 tolak 63 per 640. So you will get the answer is 22. 22 jawapannya C kan. So jawapannya sini adalah 577 per 640. Okay, so dia jawapannya. Okay, boleh faham ni? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Yang ni senang sangat lah. Binomial expansion ini adalah NCR kan. Binomial coefficient kan. So kalau yang sebelah kanan 8x, 2x ni nak kena darab dengan 4 lah untuk dapat 8x, betul? So 4 ni macam mana nak dapat kalau NC1? Dia lah 4C1 lah. So N dia 4. Ni sangat mudah. Okay, faham ya? Faham, madam. Faham, madam. Sekarang saya nak pergi ke pop quiz. Saya tengok apa soalan yang ditanya. Ada masa lagi 5 minit sahaja. Apa yang saya tulis ni saya akan screenshot nanti ya. Okay, pop quiz 1 no question. Pop quiz 2 374. Pop quiz 1 tak ada soalan 2374. 374. Mana 374? Okay yang ni. Okay yang ni sebenarnya dia punya soalan tak susah, tapi awak kena tahu apa maklumat yang dia bagi. Okay, dia bagi satu equation. Lepas tu dia bagi tahu A adalah original mass tu adalah GSIM Dia suruh cari number of years untuk mass to become 10 gram and original mass to become 5 kilo. So ayat dia saja yang nampak macam susah. So kita nak cari number of years. So awak nak cari N. Equation ni adalah M A E to the power 1 tolak N. So maklumat yang dibagi mass tu adalah M. So given M is 10 gram and original mass adalah A. So A is 5 kilo. So gram dia kita kena tukar pada unit yang sama so 5 kilo sama dengan 5,000 gram. Okay, sekarang baru kita nak cari dia punya N. So kita just masukkan dalam equation maklumat yang kita tahu. So M adalah A E to the power of 1 minus N. So M ni adalah 10 kilogram. A adalah 5,000 gram. Dan kita nak cari N. Awak nak cari N tu apa? Okay, so kita akan bahagi kiri kanan dengan 5,000. Sebab saya nak jadikan yang ini sebagai subjek. So saya bagi dengan 5,000 dapat 1 per 500. Lepas tu nak cari N kena ambil log base E kiri dan kanan. Kena ambil log base E sebab base dia adalah E ya. So kita akan ambil base E, log base E kiri dan kanan. Lepas tu barulah awak turunkan ini dapat 1 tolak N sama dengan ln 1 over 500. Last sekali N adalah 1 tolak ln 1 per 500. Gunalah kalkulator. Berapa ni? 1 tolak ln 1 per 500 sama dengan 7.21 tahun. So jawapannya adalah B. 7.21 tahun So ini cara penyelesaian dia lah. Boleh faham tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Sebenarnya dia hanya nak uji awak boleh selesai tak equation yang ini. Cuma nak dapat equation ni awak kena faham. Dia nak uji ni je. Nah, boleh tak awak selesaikan equation ini? Itu saja. Tu konsep dia, kena tahu nak ganti nilai Okey, lagi satu soalan. Nombor berapa tadi? Saya lupa. Ingat tak? Okey, yang ni. Okey, yang ini kita tidak diminta untuk solve Kita kata when trying to solve
apakah steps yang kita akan buat. Okay, so awak tengok nombor 1, dia bagi this expression kan. Sebelah kanan dia bukan kosong tau, you kena take note, sebelah kanan dia bukan kosong. Okay, number 1, boleh tak kita multiply both sides dengan x minus 5, boleh tak? Boleh darat silang tak? Tak. Boleh ke tidak? Tak boleh. Okay, so 1 out. Jadi awak akan eliminate jawapan yang ada 1 ni, awak dah eliminate siap-siap lah. So A dengan B bukan jawapan ya. Okay, lepas tu kita tengok 2, exclude, dia kata exclude x equals to 5 in the solution. Betul tak ni ayat ni? Betul tak awak akan exclude x equals to 5? Tengok apa x equals to 5 ni kat bawah. Kalau kita pindahkan 3 ke kiri, kanan kosong, still bawah dia x minus 5 kan? Still x minus 5. So betul tak statement exclude x equals to 5 ni salah satu step yang awak kena consider? Betul tak? Betul. Okay, betul. Jadi 2 masuk. Okay, 2 masuk, 2 ada. Okay. Step yang ketiga, the solution set can be solved by using real number line. Boleh, betul, sebab dia ada 2 cara saja, sama ada guna real number line atau table. So 3 ada. Yang keempat, kita tengok bila kita simplify, kita akan dapat general form ini ke tidak. So awak kena tengok yang ni, bila kita simplify, x tolak 3x negatif 2x, negatif 2, 15 tolak 2, 15 tolak 2 berapa? 13 bahagi dengan x tolak 5. Okey, awak tengok sama tak ni? Sama tak? Tak. 1 tolak 3 negatif 2 tak sama. Bermakna salah lah. Okey, salah. Jadi 3 tak, 4 ni salah. Jadi jawapannya apa? Jawapannya apa? Jawapannya? C. Betul. Jawapannya C lah kan? Okay, betul, jawapannya C. Okay, itu cara dia lah. Kita nak kena ni. Okay, yang ni tak ada masalah, insyaAllah. Yang ni macam mana nak tentukan jawapan dia dengan cepat. Kita akan tengok soalan dia. Dia kata using table of sign, yang mana yang betul? Kalau dia bagi rational inequality, which of the following table of sign is correct based on the given rational inequality? So bila awak tengok table A, dia punya conclusion ni bukan rational. So kalau bukan rational, dia bukanlah salah lah. Sebab dia mesti rational, sebab soalan kata nak rational inequality given. Okay, so untuk B pun dia bukan rational, sebab tu kita tahu ini salah. So antara C dengan D sahaja. So kita tengok C, soalan memang tak bagi rational inequality. Kita tengok dekat table, so kita tengok tanda dia betul atau tidak. So untuk the first one, nilai x negatif 2, yang ni 3, yang ni 1. So tengok negatif 2 ada, negatif 1 ada, 3 ada. Okay, nilai x ni betul. Okay, tengok tanda dia pula, x tambah 2, dia punya tanda mesti daripada negatif 2 ke kanan semua positif, betul. So x minus 3, dia punya tanda mesti daripada 3 ke kanan positif, betul. X minus 1, tanda dia daripada 1 ke kanan positif, betul. Dan conclusion dia kita tengok betul semua. So bermakna jawapannya adalah C. Okay, itu cara awak semak table. Kalau kita tengok yang D ni, kenapa dia salah? Apa yang salah si D ni? Kalau awak tengok x minus 3, dia ambil daripada 1 ke kanan positif, ni salah. X minus 1, dia ambil daripada 3 ke kanan positif, salah. X plus 2 betul. So maksudnya yang ni betul, yang ni salah, yang ni salah. Jadi D salah. Boleh faham tak? Boleh, madam. Right. So saya rasa sempat sampai situ sajalah. Yang ditanya ada lagi ke yang ni? Okay, yang ni senang saja. Kalau dia tanya dalam bentuk macam ni, which is accurately basic definition untuk yang soalan ini. Jadi kalau awak tengok less than ni, inequality dia less, dah confirm lah kita nak intersection. Yang union ni salah. Yang union ni salah sebab dia mesti less than intersection. Okay, so antara jawapan A dengan C pula kita nak pilih, kita kena ingat basic definition for less than A sebab dia less. So bila kita buka ni, dia akan jadi x less than A greater than negative A, dan bila kita pecahkan dia akan jadi x greater than negative A and x less than A. So yang ni yang kita nak tengok, betul tak?
So kalau kita tengok A, dia X greater than A tu 1 A dia 1 lah ni. Ni negatif 1, ni 1. Sepatutnya greater, dia mesti less than 1 ni salah. Patutnya greater than negative 1 ni salah. So A salah, jawapannya C. Dia mesti less than 1, greater than negative 1. So jawapannya adalah C. Faham, madam. Faham, madam. Okay, so itu saja yang sempat saya nak bincang dengan awak. Ustaz, ada soalan yang ditanya dekat tiga tujuh empat. Mana nombor 7? Oh ni, nombor 7 ni general form ni awak kena bawa ke kiri lah kalau nak dapat general form. Dia nak general form, so yang ni awak kena pindah ke kiri. Allahuakbar. Awak kena pindahkan. So bila kita nak guna table of sign, inilah step pertama kita buat. Kena sebabkan kanan ni mesti kosong, baru boleh guna table of sign. So awak kena pindahkan ke kiri. Jadi bila awak equate denominator ni, awak akan dapat apa? 6 tolak X kuasa 2 campur X kan. So awak akan dapat X squared plus X minus 6 over X minus 1 greater than 0. So ini dia punya inequality. Sekarang ni awak kena tengok yang mana satu yang sama. Yang mana satu yang sama nombor 7 ni. Kembang sajalah. Yang mana satu sama. But greater than 0 lah. Awak tengok ini dah confirm salah. Ini confirm salah. So kita nak yang greater than 0. Ini greater than 0 kan? Greater D kan? X squared. Salah. Dia punya expansion salah. Soalan dia salah kan ni ke saya letak inequality? Betul, inequality kita betul. Greater than X kita pindahkan betul. 6 tolak X K kita expand betul. Okay, bila kita factorize ni kita dapat, kita kembangkan yang nombor C ni, jawapan dia C sebenarnya. Kalau kita kembangkan dapat X squared minus X. Oh minus X squared. Lepas tu saya silap salin tadi. So minus X squared betul lah. So jawapan dia sepatutnya D lah kan? D madam. D. Jawapan dia patutnya D. Sebab dia punya inequality greater than 0. Okay. So nombor 4 ni senang saja awak kena selesaikan. Tapi jawapan dia X equals to negative 5 tak boleh diterima sebab bila sub masuk dia adalah negative log. So jawapannya no solution yang ni. Sebab bila awak dapat negatif 5, awak sub masuk, dia akan jadi log negatif 10 tolak 6 negatif 16. So tak boleh terima. So jawapannya no solution. Itu je lah. Okay, I think that's all ya. Okay, so good luck untuk hari, saya jumpa awak hari Khamis petang kan? Jumpa lagi. Nanti kalau ada apa nak tanya boleh tanya ya. Saya tak bagi kerja untuk upload ke Jamboard minggu ini sebab saya nak awak fokus untuk persediaan bagi UPS. Sebab tu saya tak bagi kerja untuk upload. Okay. So tolong study, buat betul-betul, prepare untuk UPS. Jangan main-main ya. Okay kelas. Okay. Baik madam. Thank you madam. Thank you madam. Assalamualaikum. Salam madam. Thank you madam. Sama-sama.